Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ni dengan limpah dan kurnianya, dengan nikmatnya masih kita lagi bernyawa, bernafas, dan dikurniakan rezeki. Walaupun PKP disambung lagi sehingga 14 bulan, 18 bulan. Walaupun telah diberitahu PKP tidak dia akan disambung, tetapi malang bagi kita seluruh rakyat Malaysia. PKP disambungkan. Suara saya jelas. Waalaikumsalam pada yang beri salam. Jangan panggil saya Datuk, saya tak dapat Datuk. Tuk saja, no? Jadi malangnya kita PKP kita disambung sehingga 18 bulan. Jadi bila sambung ni pertama sekali, sebelum saya nak masuk satu isu ni lah, apabila sambung ni kita kena tahulah kesusahan bakal melanda kepada rakyat, seluruh rakyat Malaysia. Jadi bersiap sedia kepada semua peniaga-peniaga kecil, terutamanya peniaga-peniaga kecil yang mana kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kais malam makan malam. Ini satu ujian lah untuk kita semua, seluruh rakyat Malaysia. Kita doa lah yang terbaik kan. Kita pun tak faham sebenarnya apa situasi sekarang ni. Jadi tak apalah, itu kita doa lah yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi hari ni saya nak bercakap ni tentang seorang wali Allah yang bernama Abid Liu. Saya melihat hari ni posting, Waalaikumsalam pada memberi salam. Saya melihat posting sendiri daripada Ustaz Abid Liu ataupun wali Allah. Saya panggil dia wali Allah. Saya panggil dia wali Allah. Walaupun ramai yang kecam dia, tapi saya panggil dia wali Allah. Sebab saya tahu dia wali Allah. Kan? Gambar tak clear tu. Gambar tak clear. Okey, gambar clear tengok. Okey kot, gambar okey ke? Okey, mungkin line dia kot. Line kot. Okey, Hari Bible dah beritahu kedai gunting rambut kena tutup, Tok Singa sewa kena bayar. Tu dia. Orang gunting rambut, peniaga-peniaga kecil akan terkesan lah. Dan juga mungkin kes diberhentikan kerja ataupun kes tutup kilang ni akan lebih banyak lagi tuan-tuan, untuk masalah PKP ni. Jadi bersiap sedialah tuan-tuan, ini fitnah. Yang mana kita beritahu fitnah ni semua, zaman fitnah Dajjal ni, bersiap sedialah kepada kita semua. Jadi saya nak masuk pada topik yang saya nak cakap ni kepada wali Allah Abid Liu. Saya panggil dia wali Allah. Saya rasa sedih dan sebab lah apabila saya melihat posting beliau sendiri yang mengatakan beliau bakal ditangkap jika beliau meneruskan sumbangan dan berdakwah di Sempurna. Bukan saja ditangkap, malah didenda berapa? RM100,000. Penjara 3 tahun. Allahu Akbar. Saya pun tak faham lah sebenarnya kenapa ada pihak-pihak yang, saya pun tak tahu sebenarnya mereka ni nak apa sebenarnya. Saya pun tak faham lah. Pada pihak mana saya pun tak faham. Ustaz, Alhamdulillah. Kunci rumah dapat dah hari ni Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Okey, jadi saya sambung balik. Car wash kena tutup, macam-macam lah kena tutup. Jadi saya nak cerita pasal Ustaz Abid Liu ni, wali Allah ni. Dan saya tak faham lah pihak-pihak mana yang nak cuba-cuba nak mengunggut. Saya pun tak faham lah apa sebenarnya yang mereka mau. Kenapa mereka tergugat ke? Mereka tergugat ke apabila Ustaz Abid Liu ataupun wali Allah Abid Liu ni bantu orang. Mereka tergugat ke? Saya pun tak faham. Di mana kuasa politik hari ni? Tuan-tuan cuba fikir balik tuan-tuan. Sebab tu saya kata tuan, bukan senang nak buat kerja ni tuan-tuan. Sebab apa kita berhadapan dengan orang-orang OKU ni? Orang OKU ni siapa dia tuan-tuan yang saya beritahu semalam? Kebanyakan orang politik. Mereka adalah buta, mereka adalah tuli. Sebab apa? Mereka tidak mendengar rintihan rakyat. Mereka tidak nampak dengan kesusahan rakyat. Tapi apabila ada individu yang cuba membantu, hari ni mereka menyekat. Hari ni mereka menyekat kemarahan seorang wali Allah yang boleh mengislamkan ramai orang.
Kita bukan nak cerita pasal dia mengislamkan. Dia mengislamkan orang pun kita kena faham. Bukan dia pergi paksa orang, tak. Dia memberi sumbangan bantuan. Tetapi dengan akhlak mulianya, macam saya ni memang saya tak apa ada akhlak. Saya beritahu, saya memang lagu ni sikit. Saya minta maaf, saya beritahu, saya bukan macam Ustaz Biliu. Saya bukan macam Waliullah Ustaz Biliu. Dia keadaan dia lembut, bagus. Saya ni tegas sikit, saya ni kasar sikit. Alah, lain padang, lain pelalang. Kan? Jadi, saya pun tak faham. Kan? Tentang, kalau nak kata isu masuk Islam ni, Islam bukan agama paksaan. Mungkin dengan akhlaknya, penduduk-penduduk di Sempurna Sabah tertarik dengan apa agama yang dibawa oleh Ustaz Biliu ni. Jadi Alhamdulillah. Patut kita umat Islam, menteri-menteri Islam, menteri-menteri yang ada di kebanyakan orang Islam, sepatutnya bangkitlah support. Tapi hari ini dikenakan, jika diteruskan, maka dia akan, Waliullah ni akan dipenjara selama 3 tahun atau didenda 100,000. Allahu Akbar. Na'udzubillah minaz zalik. Yalah, walaupun keadaan sana red zone, dengan pengawasan polis, dengan pengawasan kita punya frontliner kita semua, saya rasa tak ada masalah sangat kot. Orang nak pergi bagi bantuan, bukan dia nak pergi jumpa ramai-ramai, dia nak pergi bagi bantuan. Dalam keadaan musibah PKP ni, ramai yang terkesan. Jadi kita sambut baiklah. Dia nak buka sekolah, dia nak buka macam-macam. Saya tengok dia nak buka. Saya tak faham ni kuasa mana yang cuba-cuba nak lawan ni. Kalau kita tengok ni, kerja Tuhan semua tu. Ya betul. Kalau kita fikir balik tuan-tuan, kenapa ni saya bukan nak berdengki tuan-tuan. Kenapa yang dapat datuk gelaran apa semua ni semuanya ahli politik. Kenapa bukan pada Ustaz Biliu ataupun ustaz-ustaz yang lain yang duk buat kerja ni, yang duk membantu orang sana sini. Saya ni bukan tuan-tuan, saya pun tak mau benda-benda tu. Tapi banyak lagi orang yang memang berbakti, yang banyak jasa ni kepada rakyat, yang tanpa meminta sesuatu, yang tanpa minta sokongan, yang tanpa minta undi. Ustaz Biliu pergi bantu orang bukan nak minta undi. Dia nak pergi bantu orang. Sepatutnya kerajaan hari ni bukan kata Ustaz Biliu pergi semua orang boleh pergi, dak lah. Kita tengoklah orang yang ada pengaruh kuat. Contoh Ustaz Waliullah Biliu ni, kita support lah, kerajaan support lah. Berilah cara macam mana keadaan. Yang menteri-menteri buat makan apa semua tu tak ada masalah pun, kita tengok. Tak kena SOP pun, tak kena kompang apa kejadah pun. Tapi bila orang yang satu individu yang kita kata dia tahap Waliullah, bila kita menyekat dia, tuan-tuan, satu saya beritahu tuan-tuan, ni bukan red zone COVID tu, ni red zone sebab kawasan tu, kawasan penculikan. Ya, kalau kawasan penculikan, tolong bagi tahu secara jelas. Bagi solution kepada Ustaz Biliu, cara macam mana nak buat. Macam mana dia nak bagi sumbangan, macam mana dia nak buat satu benda untuk kebaikan orang di sana, bagilah. Janganlah kata sampai nak suruh keluar lah apa, kita pun tak tahu sebab apa. Kita kena faham, bila seorang Waliullah ni, kita cuba menyekat dia, kita takut bala yang menimpa kita. Kita takut bala yang menimpa kita seluruh Malaysia ni. Na'udzubillah minaz zalik lah, kita minta jauh daripada benda ni. Dan saya pun tengok tuan-tuan, saya tak tahu siapa yang halang ni, kita tak tahu. Kalau kita daripada pihak kerajaan, kita minta pihak kerajaan cuba bagi satu jawapan yang munasabah lah. Kita dengar kan, kalau kawasan tu penculikan ke, kawasan tu ada masalah, kena beritahu lah, declare lah. Tapi yang kita dengar daripada Ustaz Biliu, dia kata jika dia tak keluar dari kawasan tu, maka dia akan dipenjara 3 tahun dan mungkin akan didenda sebanyak 100,000. Yang tu saya rasa macam satu soalan tak fair lah, kita dengar pun tak elok juga. Susah lah tuan, kalau keadaan macam ni dalam Malaysia susah lah tuan. Contoh tadi saya beritahu, gelaran-gelaran datuk. Saya bukan nak mempersoalkan benda ni tuan-tuan, tapi kita rakyat kita boleh fikir dengan bijak, dengan bijaksana. Sepatutnya gelaran ataupun pangkat-pangkat ni diberikanlah kepada ustaz ataupun Waliullah Biliu ni. Jasa dia cukup banyak tuan-tuan, cukup banyak, cukup hebat orang ni tuan-tuan. Dia buka Eliumat tu tuan-tuan dengan harga yang cukup murah, yang boleh membantu ramai orang lagi tuan-tuan.
Bantu sana, bantu sini, banjir, bantu sana, tak ada air dia hantar macam-macam lori dia hantar. Sebenarnya apa yang sebenarnya orang politik ni mau? Adakah orang politik mau dia join politik baru nak kata dia bagus? Saya bukan nak menghasut tuan-tuan, saya bukan nak suruh tuan-tuan benci yang kerajaan, tak. Saya bukan nak ajak macam tu tuan-tuan. Tapi kita sebagai seorang yang bijak tuan-tuan, kita seorang yang bijak, rakyat seorang yang bijak. Kita bukan rakyat yang bodoh tuan-tuan, kita rakyat yang bijak. Kita boleh fikir apa yang terjadi hari ini betul ke tak betul. Saya tengok tuan komen-komen dengan Ustaz Biliu ni, ada yang sokong tu ramai lah, ada juga berapa-berapa kerat ni yang lawan dengan dia. Saya ada screenshot lah, saya screenshot. Ada kata ustaz ni seorang je, orang lain pergi buat bantuan tak viral pun. Lah, sebab apa nak kena ada sakit perut, hati busuk, dengki, PhD macam ni? Sepatutnya kita lagi seronok lah. Ada orang yang hebat macam ni, macam Ustaz Biliu ni ataupun Wali Allah Biliu ni, patut kita support dari belakang. Yang mana yang nak pergi buat bantuan, kalau rasa nak nama macam Ustaz Biliu juga, rasa nak nama dia masuk paper, buatlah page ke, buatlah pandai-pandai hang lah, panggil lah media sosial ke. Di situ kita tahulah niat hang tu macam mana. Ini saya tengok komen macam-macam tuan, saya tengok, saya screenshot semua. Satu hari saya akan dedah. Benda dia buat baik, saya pun tak faham lah. Saya nak bagi tahu lah kepada ustaz ataupun Wali Allah Biliu, bersabarlah ustaz. Allah Ta'ala ada sama kita, insya-Allah. Walaupun kita tak dapat sokongan daripada orang atasan, ingat atas daripada mereka siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini lagi orang hebat, lagi hebat bukan orang, Allah Tuhan yang menjadikan tu orang, Tuhan yang menjadikan manusia, lagi hebat. Itu saya boleh pesan kepada sahabat saya ataupun yang saya idola saya juga, Waliullah. Saya bagi dia nama Waliullah Biliu. Bersabarlah, inilah jalan kebenaran. Apabila kita buat jalan kebenaran, maka rintangan akan berlambut-lambut. Macam saya pula tuan, beberapa kali dah kena duduk dalam. Buat lebih kurang kena panggil, buat lebih kurang kena panggil, buat lebih kurang kena masuk ambil statement, kena bagi 10 jari. Biasalah. Balai saya dah makanan dah tuan-tuan. Balai ni macam rumah saya kedua. Balai ni macam rumah saya kedua. Polis semua pakat kenal. Tapi bukan kita nak salahkan polis. Saya tahu ni semua tekanan daripada orang atasan. Saya tak marah polis tuan-tuan, saya tak marah PDRM. Sebab apa? Saya tahu jasa-jasa PDRM cukup bagus. Hebat jasa-jasa PDRM ni pun tuan-tuan. Tapi mau tak mau mereka kena buat kerja. Bila mereka dapat desakan daripada atasan, mereka terpaksa panggil, mereka terpaksa tangkap, mereka terpaksa bagi statement. Saya ni saya beritahu tuan-tuan, balai ni macam rumah kedua saya. Sat-sat kes ni saya kena pergi, sat-sat kes ni pun sabit dengan saya. Kes bergaduh pun sabit dengan saya. Macam-macam tuan-tuan, saya bukan gangster. Kerana kita pertegakkan yang mana kebenaran, itu yang dikatakan kita ni sebagai ancaman. Kepada kita tak tuduh lah mana-mana tuan-tuan. Menteri-menteri dahulu, menteri-menteri Loni ke dahulu ke, tak kira menteri mana pun, berapa banyak skandal-skandal mereka tuan-tuan. Sampai sekarang tak ada satu kena tangkap pun. Cuma kita dengar lah, yang tu skandal, yang ni skandal, tapi tak kena tangkap, tak didakwa. Sebab apa tuan-tuan? Inilah Malaysia tuan-tuan. Undang-undang kita cukup lemah. Undang-undang kita tidak baik tuan-tuan. Undang-undang kita cukup lemah. Undang-undang kita berat sebelah. Minta maaf cakap, saya bukan nak mempertikaikan undang-undang, tapi kita bercakap ni apa yang kita lihat hari ni. Sedih tuan-tuan, sedih. Sedih. Kita doa lah tuan-tuan. Kita doa lah kepada perjuangan Ustaz Biliu. Semoga Allah Ta'ala memberkati dia. Semoga Allah Ta'ala meneruskan. InsyaAllah jika kerajaan bagi tahu ada kes-kes penculikan ke apa-apa, tak apalah, kita minta lah Ustaz Biliu beronok lah. Kita minta beronok lah. Ni saya nak pin tuan-tuan. Ni siapa yang kata poyo ni, tuan-tuan silakanlah maki berjemaah. Orang macam ni tuan-tuan susah. Sebenarnya orang yang duk sekat kita daripada suara kita, yang duk berhati, orang yang
iri hati dengan kita bukan orang Cina, orang Hindu. Minta orang cakap ni dalam live ni pun saya tahu ada orang Cina, orang Hindu. Kan? Orang India. Orang utara dia kata Hindu lah, minta maaf lah, orang India. Bukan yang orang India, orang Cina tuan. Yang sakit hati ni bangsa kita sendiri. Yang bangsa kita sendiri tuan-tuan. Mereka tak boleh bagi sumbangan, mereka tak boleh, mereka sakit hati, perut busuk. Perut busuk ni maki bang berjemaah. Saya senang kan maki berjemaah tuan-tuan. Berjemaah ni bagus. Maki berjemaah. Kalau rasa tak puas hati main jumpa lah. Tu sebab panggil budak lah. Tu sudah buat panggil macam budak ni duk tulis komen macam ni. Main jumpa. Pusat rawatan kita buka 24 jam, masuk lah, boleh masuk. Masuk lah tengok. Kalau tunjuk register lah apa semua ni, semua saya tak layan lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya ni macam ni sikit, aku kurang sabar sikit. Cara ni tu saya kata lain pandang lain belalang. Saya cara saya macam tu lah. Tuan-tuan tahu tak, kebanyakan yang duk bantu ni tu bukan saya nak melemahkan bangsa kita tak tuan-tuan. Bangsa Melayu adalah bangsa terbaik. Sebab tu kita berjuang untuk agama bangsa dan tanah air. Tetapi tuan-tuan kena faham, ini kes isu abang ni tak selesai lagi. Saya duk cari rumah masa ini, baru nak pergi basuh rumah, nak pergi duduk. Tuan-tuan tahu banyak yang sumbangan dari mana? Ya, orang Melayu kita pun ramai. Tapi daripada toke-toke Cina ni tuan-tuan, banyak bagi sumbangan. Saya beritahu, saya pun malu sebenarnya nak cakap ni. Bukan saya nak melemahkan orang Melayu kita. Alhamdulillah ramai orang Melayu kita bagi sumbangan. Ramai yang juga. Tapi kita pun tak boleh nak resist tuan-tuan. Kita kena cakap kebenaran. Ramai tauke-tauke Cina yang bagi banyak bantuan. Saya beritahu tu tuan-tuan. Malu, kadang-kadang saya rasa malu. Kenapa? Sebab sifat kemanusiaan lebih tinggi. Yang duk iri hati sama kita ni macam ni. Manusia-manusia ada macam ni. Mereka iri hati. Tak boleh tengok orang buat kerja kebaikan. Kalau orang cakap kebenaran, mereka kata kita gangster. Bila kita buat satu, mereka kata ni nak tunjuk gangster lah ni dalam Facebook. Saya tak buat saya tak buat kerja tunjuk gangster dalam Facebook. Tak, apa yang saya cakap saya buat. Ramai yang ikut saya lama, saya tahu. Saya cakap saya buat. Kita bukan jenis kaki pompang-pompang dalam Facebook, kongkrang-kongkrang, tapi tak buat kerja. Kita buat kerja. Sebab apa? Kita nak tengok agama bangsa tanah air kita ni terbela. Tak apa tuan, ni seorang lah bebek dia. Hampa maki lah, cuma bagi dia rasa pedih sikit kan. Macam mana dia dah buat korang? Bagi dia rasa pedih pula. Maki orang dah jemaah lah. Bukan saya nak ajak tuan-tuan maki benda tak baik, tapi korang macam ni kena ajak kau kalau. Kan? Jadi insya-Allah lah, saya pesan kepada saudara saya yang saya anggap wali Allah, bersabarlah. Mungkin ada kebaikan dia, mungkin mereka suruh berunduk, ada sebab dia, mungkin nak selamatkan ustaz. Tak apa, kita unduk, tapi jangan kendur. InsyaAllah ramai lagi yang perlukan bantuan Ustaz Abiliu. Ramai sangat yang perlukan bantuan Ustaz Abiliu. Sebab nak jumpa orang macam ni dalam 1 juta seorang kan tuan-tuan. Sebab apa, orang yang cukup hebat bagi saya, pendirian dia cukup hebat. Kita lihat bagaimana lemah lembutnya. Saya pun tak boleh tiru macam dia tuan. Saya minta maaf, diri saya lemah, diri saya bodoh, diri saya ni tak sehebat macam Ustaz Abiliu. Saya cara saya lah. Tapi Ustaz Abiliu walaupun orang marah, orang kecam, dia bersabar. Tetapi kita lah tak boleh tengok. Kita jadi marah, kita jadi geram. Jadi cukup lah tuan-tuan maki dia punya marah pun, saya nak kena sekat dia lah. Dia dah merasa sedap lah tu kan. Jadi kita sekat bang dia. Kita nyahkan api lah. Betul tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, yang mana kita duk perjuangkan selama ni tuan-tuan. Macam mana kes dulu MPSP, kes peniaga-peniaga kecil tuan-tuan. Yang buat report bukan orang bangsa Cina, yang buat report bukan orang bangsa India tuan-tuan. Ni peniaga-peniaga kecil yang duk berniaga di kawasan saya ni, alhamdulillah ni dapat dah lesen. Sebelum ni tuan-tuan, saya cerita tuan-tuan ni pengalaman lah, saya cerita pengalaman. Yang pergi buat report ni, yang iri hati ni mereka berniaga di tepi jalan ni, orang Melayu kita yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang mendirikan solat 5 waktu. Yang sama seperti kita, yang nama dia lelaki nama Muhammad, yang mana nama dia perempuan nama Siti ataupun Nur. Ini yang pergi buat report, yang sakit hati tentang bangsa kita sendiri berniaga yang nak cari duit untung. Pagi makan pagi, kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. Bukan orang lain. Bukan orang lain tuan-tuan. Bangsa kita sendiri.
Sampai bila kita nak duduk keadaan macam ni? Sepatutnya kita lebih seronok tuan. Kalau ramai lagi yang boleh beri bantuan, saya lagi seronok. Kita akan backup dia. Bukan takat yang tu tuan, saya dalam bidang perubatan Islam sendiri tuan. Macam mana tuan tengok apa sebelum-sebelum ni kes. Macam mana kita Ustaz Syafiq kena fitnah. Banyak pusat no zikir pun kena fitnah. Siapa yang nak fitnah depa ni semua tuan? Saya ni macam-macam depa fitnah. Boleh fitnah lah. Mai depan kita ajaklah fitnah tu macam mana. Bukan saya gangster tak, tuan. Saya pun tak erti nak lawan. Saya pun takut. Saya penakut. Saya beritahu tuan, saya bukan jenis duk pergi langgar orang. Aku suka macam tu semua kan. Sebelum tok orang aku pergi perang, nenek aku pergi perang tu semua. Saya bukan macam tu. Saya pun takut. Tapi cubalah kan. Yang duk sakit hati ni sama-sama kita ni. Bukan kata cerita orang nak apa ni dalam pusat rawatan ni. Ustaz sama ustaz. Tapi Alhamdulillah, saya dengan Ustaz Berizwan clear. Ustaz Berizwan berada ni. Duk selesaikan, nak selesai masalah abang ni. Yang duk ada, yang duk bergaduh ni tuan-tuan, yang duk iri hati sama Islam, sama ustaz-ustaz. Tuan-tuan boleh tengok lah dalam page-page kebanyakan adalah ustaz yang kata dia ada PhD lah, ustaz yang tu lah, yang ni. Tuan-tuan tengok depa macam mana, depa bergaduh sama depa. Yang ni kata yang ni, yang tu kata yang tu. Yang ni kata dia tak betul, ilmu aku yang betul. Malu tak tuan? Malu. Sebab tu lah tuan, hari ni perjuangan saya tuan-tuan, saya nak bawa perjuangan apa tuan, agama bangsa tanah air saya. Saya cuba nak satukan. Saya tahu memang susah nak satukan orang Melayu, tapi semampu saya boleh, saya cuba nak satukan orang Melayu. Sebab tu saya ajak tuan-tuan, jangan fanatik politik. Jangan fanatik politik. Sebab bila fanatik politik, siapa yang rugi? Kita yang rugi, mereka yang untung. Jadi saya cuba nak membawa satu benda yang baru. Bukan benda yang baru, benda-benda yang tok nenek kita perjuangkan. Sebab apa hari ni kita rasa selesa? Sebab apa? Negara kita dah bebas, dah merdeka. Tapi satu hari apabila kita kena dijajah, kalau kita duduk dalam keadaan macam ni, kemungkinan kita akan dijajah dengan kuasa luar. Na'udzubillah min zalik lah. Na'udzubillah min zalik. Masa tu baru nak fikir, dah tengah ada orang saya patah-patah ni, saya tak pernah erti. Bila terantuk ni baru nak rasa sakit. Dia saya beri patah orang utara, dia ringkas ya, tapi padat no. Dah terantuk baru nak rasa sakit. Jadi kita nak bawa satu cara pembaharuan. Saya nak hidupkan balik NGO yang mana ni. Jangan duduk dengan bersama-sama dengan pro kerajaan. Sepatutnya NGO ni, berapa banyak NGO di Malaysia tuan-tuan? Beratus-ratus ribu NGO. Tapi mereka, kenapa mereka sengak? Ada yang buat kerja, tetapi kebanyakan sengak sebab apa tuan? Mereka pro kerajaan, mereka tunggu bantuan, mereka tunggu dana. Tetapi dana tu pergi ke mana? Dana tu masuk ke poket sendiri. Inilah hakikat dia. Sama, politik pun sama, kebanyakan NGO pun sama. Saya bukan nak kritik semua NGO, ada NGO yang baik-baik. Saya sendiri pun adalah NGO. Tapi kita nak bawa pembaharuan. Pembaharuan yang mana kita boleh orang Melayu duduk sama-sama. Orang Melayu ada persatuan orang Melayu sendiri. Orang Melayu boleh bantu sama orang Melayu sendiri. Orang Melayu tak mau ada sifat iri hati sama orang Melayu kita sendiri. Barulah kita akan bangkit tuan-tuan. Daripada akar kita semai, insya-Allah dia akan jadi pokok yang besar, insya-Allah satu hari nanti. Itu matlamat saya tuan-tuan. Kita tak boleh nak buat, tak mampu nak buat besar-besar tuan. Kita buat sikit demi sedikit. Itu yang saya boleh bagi tahu. Long Tiger mana tak tahu, tanyalah pasal nama dia. Saya pun dah fed up dengar nama-nama macam ni semua tuan-tuan no. Saya banyak nak fokuskan, nak buat bantu orang banyak ni, nak berubat orang, nak bantu orang lagi banyak, lagi kerja banyak tuan, nak layan ni semua. Saya tak berminat lah nak layan macam tu semua. Buang masa tuan. Dia nak saman ke apa, biarlah dia saman lah. Dia nak saman berapa juta pun biar dia saman lah. Korek lah, duit saya ambil dah semua. Saya tak minat nak layan. Lebih banyak lagi matlamat saya ni. Matlamat saya bukan nak lawan dengan Lone Tiger ni saya. Matlamat saya ni nak bantu tuan-tuan kalian-kalian semua. Cuba nak pulihkan. Ada masalah apa-apa, kita nak buat rawatan, kita cuba ni, otak kita fikir macam tu. Otak kita bukan nak fikir kita nak kaya. Tuan-tuan, kalau saya beritahu saya nak kaya, lama saya kaya. Jadi insya-Allah itu saya nak beritahu kepada Ustaz Bilyu. Tak apalah. Walaupun ada mungkin pihak yang menyekat Ustaz Bilyu, mungkinlah kita pun baru tahu, mungkin ada sebab-sebab musabab yang mana mungkin membahayakan sendiri nyawa Ustaz Bilyu. Ustaz Bilyu beronok lah demi kebaikan, demi nyawa. Tak apa, insya-Allah next time kita akan buat lagi, insya-Allah. Mungkin lepas ni kerajaan ambil polis, tentera yang cukup banyak untuk kawal Ustaz Bilyu, untuk sampaikan dana. Tapi kita pun heran lah dan kita minta lah kepada menteri-menteri ni, tolong support lah Ustaz Bilyu. Tolong support lah Ustaz Bilyu.
Berilah darjah-darjah kebesaran kepada Ustaz Abid Liu ni, wali Allah ni. Berilah Datuk Seri pada dia. Kalau dia ni dipilih untuk menjadi pemimpin, saya orang pertama akan sokong dia. Saya orang pertama akan sokong dia. Takkan tak ada duit, tak ada dana untuk dia pun tuan-tuan, tapi dah berjuta duit dah habis dah untuk rakyat ni. Tak ada kepentingan politik pun tuan-tuan, dah berjuta duit dia dah bantu orang tuan-tuan. Dah beratus orang dia masih bagi orang masuk Islam tuan-tuan. Apa jasa kita tuan-tuan? Jasa kita ni boleh mumpang-mumpang lah. Saya kata diri saya tak kata tuan-tuan, saya kata diri saya, telinga saya dekat dengan mulut saya ni. Itu saya boleh beritahu. Jadi insyaAllah, saya pun terima kasih kepada semua, kepada semua yang kalian-kalian yang sokong, support saya. Terima kasih kepada yang memberi bantuan. InsyaAllah dana duit tu ada banyak saya yang tuan-tuan bagi semalam. Kat abang kita dah bagi dah semua, rumah kita dah cari semua dah, Alhamdulillah. InsyaAllah yang duit lebihan tu saya akan cari orang lain pula untuk bantu, insyaAllah. Saya akan cari di kawasan Pulau Pinang sendiri. Saya akan cari miskin bandar. Saya tak berminat sangat nak pergi ke miskin kampung. Bukan saya tak minat apa tuan-tuan, miskin kampung dia tak teruk macam mana orang miskin bandar ni. Saya cuba nak bantu orang miskin bandar dulu, InsyaAllah. Sebab apa? Miskin kampung ni kurang-kurang daripada rumah, mereka ada tanah kan. Cuma duit keperluan tu kurang sikit. Tapi miskin bandar ni silap-silap rumah pun boleh tak ada, kereta pun boleh kena tarik kan. Banyak faktor di miskin bandar ni. Jadi itu saja saya minta tuan-tuan doa-doa lah pada saya, supaya Allah Ta'ala memberi kesihatan, kebaikan kepada saya. Semoga Allah Ta'ala murahkan rezeki saya, supaya murahnya rezeki saya tu saya nak ambil bantu lah tuan-tuan, kalian-kalian, saudara-saudara kita yang mana memerlukan. Itu niat saya tuan-tuan. Itu niat saya tuan-tuan. Mungkin orang kata saya ni gila popular ke, terpulang lah, siapa nak kata pun kata lah. Saya redha, saya berikan izin, tuan-tuan nak kata apa pun kata lah kat saya, terpulang kan. Saya nak cakap pun tak boleh tuan-tuan, mulut orang ni, mulut payah kita boleh tutup, mulut orang kita payah nak tutup. Tak apa, saya redha. Cuma saya nak minta tuan-tuan doa lah untuk saya, itu yang terbaik tuan-tuan. Jadi insyaAllah lah, saya pun tak ada apa nak cakap. Siapa-siapa nak VC ke, nak cerita masalah tentang COVID-19 ni ke, masalah kewangan ke, boleh. Sekali lagi sebelum kunci rumah sampai, saya nak kena pergi sana. Boleh, siapa-siapa nak VC boleh beritahu, nak cerita kod pengalaman apa, tak ada duit ke apa, tekanan di masa PKP ni ke apa, tolong beritahu. Luh. Tak ada masalah, kita luh. Kan? Michael Jack, salam bagi singa duk Penang yang mana. Tak faham lah Michael Jack. Boleh, siapa nak luahkan perasaan, tak kisahlah Cina, India ke, nak WC, saya nak buka WC ni. Saya nak buka WC, tolong type WC. Saya nak tengok, saya buka dah WC saya. Okey, saya dah buka dah WC. Siapa beritahu tolong tulis nak WC, nak terang kok, nak cerita, nak luah perasaan ke apa ke, tolong. Tak apa, tak ada masalah. Jangan malu. InsyaAllah. Saya buka dalam 15 minit, 10-20 minit ni kita ber-WC. Penang duduk tang mana? Michael Jack kata saya duduk di Simpang 4, Michael Jack. Alhamdulillah tuan-tuan, saya pun adalah silap saya sebelum-sebelum ni kan. Mungkin orang Cina terasa dengan saya, tapi saya pun buat untuk orang Cina kan. Saya menekan kerajaan yang ada di Pulau Pinang kan. Itulah sebab saya pun bukan nak visi Nur Asma nak visi, tapi tak tekan pin lah Nur Asma. Nur Asma tak nak visi tapi tak tekan visi, dia tak naik hijau. Yang ada hijau boleh saya tekan visi. Siapa nak visi beritahu. Kok nak cakap masalah apa-apa, nak terang, boleh. Saya alu-alukan. Kalau tak ada visi saya nak stop lah. Ya, teruskan tu, jangan peduli. Siapa duk call ni? Jasni nak visi ke apa ke? Tok Singa ni wali Allah. Saya bukan wali Allah. Saya ni wali walakok. Saya ni wali walakok. Jambang penuh kena cukup. Saya bukan wali Allah, saya wali walakok. Okey. Saya Muflis Al-Muflis. Ini nama apa Muflis ni bahaya. Ingat duk pulau, dak Michael Jack, saya duk seberang Michael Jack. Saya duduk tengah ni, try tengok dapat tak. Boleh, kalau dapat boleh.
Kita tunggu Mega Jack request kita punya ni. Kenapa pemuda tak jawab? Tok bila nak datang insya-Allah habis PKP ni saya nak pergi semua tuan. Luar ni masalah PKP kita tak boleh lah. Long putih, terkejut aku. Ni kan long tiger tadi. Waalaikumsalam long putih. Ya, brother John kita ya terbaik. John pun kita Don Jai pun bagus juga memperjuangkan nasib rakyat banyak dia perjuangkan tu bagus. Tolong request PC tu. Tak ni ya. Suara jadi slow. Dah ni duk tengah request dia tu sebab tu suara jadi slow tu. Tak boleh lah. Dia tak dia tolak lah. Siapa nak VC? Angkat tangan. Suara tak jelas. Sat. Dia habis VC tu memang dia jadi macam tu. Ni dia jelas balik lah. Saya duk baca komen-komen ni. Suara tak apa dengar. Suara slow tu. Pelan sangat. Tak ada suara. Suara slow sangat. Kenapa tak dengar? Cuba VC tengok. Okey. Siapa nak VC kan? Tak ada VC saya pun tak maulah. Kok siapa nak cakap masalah-masalah apa yang ada di sini boleh beritahu. Alibaba. Boleh insya-Allah. Pelan sangat tu. Suara tak ada lagi. Ada lagi suara. Kalau tak ada, apa pasal slow? Alamak. Suara slow tengah tu. Okey lah. Saya ingat dia tak boleh dah tu. Dia line kacau dah. Waalaikumsalam. Tak dengar. Okey, saya stop dulu. Okey, tuan-tuan, saya minta maaf. Mulut saya jahat. Saya minta maaf tuan-tuan. Mulut saya jahat. Saya minta maaf. Jadi saya minta doakanlah semoga terbaik. Jadi insya-Allah saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.